Allahumma sholli salatan. Nama asal Madinah sebelum hijrah Rasulullah SAW ialah Yasrib. Tamman ala sayyidina. Ianya diambil bersempena nama pengasasnya iaitu Yasrib bin Qaniyah daripada keturunan Nabi Nuh AS. Nama Yasrib disebut dalam Al-Quran merujuk kepada sebutan yang digunakan oleh golongan munafiqun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 13. Wa iz qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, yakni Madinah, tiada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah bandar yang akan menelan, yakni menguasai negeri-negeri lain. Mereka, yakni golongan munafik, memanggilnya Yasrib, dan itulah Madinah. Ia akan mengeluarkan orang jahat sebagaimana api mengeluarkan karat daripada besi. Allahumma sholli salatan. Ketika baginda Rasulullah SAW mendatangi Yasrib, baginda Nabi SAW mula-mula sekali singgah mengerjakan solat di Quba. Muhammadin alladhi tanhalu bil. Baginda Nabi SAW kemudiannya menunaikan solat jemaah di satu tempat yang pada masa ini disebut sebagai Masjid Jemaah. Bil hawaiju wa tunalu biragaibu. Baginda Rasulullah SAW kemudiannya telah membina sebuah masjid yang juga merupakan tempat di mana baginda Nabi SAW menjadikannya sebagai pusat perkembangan Islam, iaitu Masjidin Nabawi. Ilustrasi 3D ini akan membawa anda menjelajah sendiri ke perkampungan Rasulullah SAW lebih 1400 tahun yang lalu. Sejarah mencatatkan bahawa baginda Rasulullah SAW telah membeli sebidang tanah untuk dijadikan masjid dan pusat pengembangan dakwah Islam. Tanah yang telah terpilih ini adalah milik dua bersaudara yang telah yatim, iaitu Sahal dan Suhail. Masjid ini dibangunkan secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Manakala bahan asal masjid ini ialah tanah liat yang tidak dibakar. Tiangnya pula adalah dari batang-batang pohon kurma, manakala atapnya pula adalah dari tanah liat dan pelepah-pelepah tamar yang disusun rapi. Terdapat 3 pintu utama, yakni pintu asal untuk masuk ke dalam masjid ini, iaitu pintu Babun Nisa, Babul Jibril dan Babul Rahmah. Bahagian atas dibina satu tempat untuk golongan sufah yang miskin dan golongan yang baru tiba di Madinah dan memerlukan tempat untuk beristirahat. Dua ruangan lagi adalah khusus untuk Ummahatul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Sa'udah radhiyallahu anha. Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tafariju bil qurabu. Menurut para ahli sejarah Islam, adapun ahli sufah itu dinisbahkan
kepada sekumpulan sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di hujung Masjid Madinah. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mempunyai keluarga dan tempat tinggal. Pada peringkat awalnya, mereka semua dari kalangan yang berhijrah dari Mekah. Mereka itu berjumlah lebih dari 400 orang. Mereka hanya bekerja untuk menampung kehidupan mereka. Kadang-kadang mereka diberi bantuan dari harta Baitul Mal dan kadang-kala di kalangan orang-orang yang soleh. Rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu juga terletak berhampiran Masjid Nabawi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkunjung ke rumah Utsman radhiyallahu anhu yang pernah mengawini dua orang putri Rasulullah SAW pada masa yang berbeza. Kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajih. Setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW, baginda telah dimandikan dan dimakamkan di tempat di mana baginda Nabi SAW menghembuskan nafas yang terakhir dalam usia 63 tahun. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu. Kini, Masjid Nabawi telah mengalami banyak perubahan. Namun, kawasan asal Masjid Nabawi seperti pada zaman Rasulullah SAW telah ditandai dengan tiang yang bertanda warna hijau dengan tinta emas. Melihat perkampungan suci ini, tanyalah di hati kita, bilakah masanya kita ingin menziarahi Rasulullah SAW di kota suci ini? Justru Rasulullah SAW telah bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menziarahi aku setelah kewafatanku, seakan-akan ia telah menziarahi aku di masa hidupku. Hadis riwayat Tabrani, Daruqutni dan Baihaqi. Wa tuqda bihil hawaiju wa